Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayah binti Kamal Zaman. Pada video hari ini saya akan menerangkan sedikit apa itu Sustainable Development Goals SDG ataupun Matlamat Pembangunan Lestari. Sustainable Development Goals SDG adalah satu gagasan yang dibawakan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang bertujuan untuk merealisasikan impian semua pihak bagi mendepani permasalahan yang berlaku pada masa kini. SDG ataupun Matlamat Pembangunan Lestari ini ataupun kita boleh kenali sebagai Matlamat Pembangunan Mampan adalah koleksi 17 matlamat global yang ditetapkan semasa Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. SDG merupakan kesinambungan agenda pembangunan yang diteruskan selepas berakhirnya Millennium Development Goals MDG. MDG ini mempunyai 8 matlamat dan 21 sasaran, manakala SDG ini diperluaskan lagi banyak kepada 17 matlamat dan 169 sasaran. SDG ini merangkumi pelbagai isu yang perlu ditangani oleh dunia kini, terutama sekali isu-isu kemiskinan, kesihatan, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain lagi. Matlamat SDG ini adalah luas dan saling bergantung, namun setiap matlamat SDG itu mempunyai senarai sasaran yang berasingan untuk dicapai. Ini bermakna satu tidak boleh dicapai tanpa yang lain. Kita bagi contoh, kiranya pendidikan tidak tercapai, maka pekerjaan pada masa akan datang juga tidak dapat tercapai. Dengan itu, saya telah memilih salah satu matlamat daripada 17 matlamat SDG ini, iaitu SDG yang kedua. SDG 2 ini bertujuan untuk mencapai keselamatan jaminan makanan dan pemakanan yang lebih baik serta mempromosikan pertanian lestari rakyat. SDG 2 ini juga bertujuan untuk menghapuskan kelaparan yang menjadi epidemik global, di mana 1 daripada 9 orang dalam dunia hari ini, iaitu kira-kira 815 juta orang menghadapi masalah kelaparan. Terdapat beberapa fakta mengenai kebuluran ataupun kelaparan yang memang terjadi di dunia, terutama sekali di bahagian sub-Sahara Afrika. Kita tidak perlu lihat jauh. Malaysia juga masih terdapat rakyat-rakyat yang kebuluran. Terdapat juga beberapa usaha Malaysia yang telah membasmi kelaparan dan mengurangkan kekurangan zat makanan melalui usaha berterusan untuk memenuhi keperluan diet kanak-kanak daripada keluarga yang miskin tegar. KKM telah mengadakan satu program rehabilitasi untuk kanak-kanak yang kekurangan zat makanan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 1989 untuk meningkatkan status pemakanan kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 6 tahun daripada keluarga yang miskin tegar. Program ini juga kemudian diperluaskan kepada keluarga miskin dan yang berpendapatan rendah. Kenapa kanak-kanak ini penting untuk kita mengatasi isu-isu ini? Ini adalah kerana kanak-kanak ini adalah generasi penerus kita. Maka kita haruslah mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk menyumbang kepada pencapaian pembangunan mampan ini. Antara perkara-perkara yang kita boleh sumbang untuk kita capai pembangunan mampan ini adalah kita mendukung petani atau pasaran tempatan dengan membeli produk makanan tempatan supaya sektor pertanian terus berkembang. Seperti contoh, Malaysia sekarang mempunyai logo buatan Malaysia. Jadi, apalah salahnya sekiranya kita membeli barang buatan Malaysia berbanding kita beli buatan luar. Selain itu, di rumah mahupun kita sebagai ketua keluarga perlulah memastikan keluarga dan anak-anak mendapat makanan dengan gizi yang seimbang setiap hari. Kita mestilah menggunakan pendekatan yang bijak supaya mereka tidak memilih makanan. Sekiranya kita tidak mengambil peduli dan kita tidak mengambil berat tentang pemakanan asas mereka, ini boleh mengakibatkan kanak-kanak ini apabila mereka dewasa kelak, mereka menjadi seorang yang memilih makanan. Jadi dari situ kita perlu mengambil berat tentang makanan-makanan asas dan masalah kebuluran ataupun kelaparan ini tidak berlaku. Seterusnya, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bersama-sama menentang pembaziran makanan. Kita perlulah masak dalam kuantiti yang diperlukan, dan jika kita makan di luar, kita ambillah dalam kuantiti yang kita pasti kita dapat habiskan. Berdasarkan kajian tahun lalu oleh Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation,
rakyat Malaysia membuang 16.688 tan makanan setiap hari, dan makanan sebanyak itu cukup untuk dimakan oleh 12 juta orang daripada rakyat negara kita. Dari sini kita dapat lihat betapa membazirnya rakyat Malaysia dalam isu-isu sisa pembuangan makanan ini. Akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memanfaatkan suara sebagai pengguna dan penyumbang cukai dengan menuntut sektor perniagaan dan kerajaan untuk membuat perubahan ke arah sifar kelaparan dan sifar pembaziran. Jadi, kesimpulannya, sekiranya kita sebagai rakyat memberi kerjasama dengan pihak-pihak atasan untuk menangani isu-isu yang terdapat dalam SDG ini, supaya generasi akan datang akan hidup dengan lebih aman dan damai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.